Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti biasa bersama dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Kimia tingkatan 4. Hari ini Cikgu nak ajar teknik mudah bagaimana kita nak senang ingat ujian bagi anion. Tapi sebelum itu, Cikgu nak pesan bahawa anda perlu tahu apakah dia anion. Cikgu selalu pesan sebelum ini ingat daripada sebutannya N. Ingat huruf N. Jadi bila huruf N, ia bersamaan dengan negatif. Jadi dengan kata lain, anion adalah berkenaan dengan ion-ion yang bercas negatif. Jadi kita ada 4 kemungkinan ya bagi garam. Anionnya adalah ion karbonat, kita ada ion klorida, kita ada ion nitrat dan juga kita ada ion sulfat. Jadi dengan kata lain, ujian kita adalah untuk menguji sama ada mana-mana salah satu di antara 4 anion ini terkandung dalam larutan X yang kita tidak ketahui kandungannya. Jadi perlu diingatkan sekali lagi bahawa isi padu optimum atau isi padu yang paling sesuai untuk kita gunakan di dalam sebarang ujian yang menggunakan tabung uji adalah 2 cm padu. Dengan kata lainnya, larutan X yang kita tidak ketahui, prosedurnya adalah sila masukkan 2 cm padu larutan X. Okey? Dan kemudian, sekarang tibalah masa untuk kita tahu apakah teknik mudah. Jadi, cikgu menggunakan teknik Coca-Cola. Okay, no sugar added. Free. Boba. Okey, so di sini saya nak tekankan perlu diingat susunannya. Coca-Cola no sugar sebaris di tengah-tengah. Added free di sebelah kiri, boba di sebelah kanan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan setiap akronim tersebut? Okey, Coca mewakili ion karbonat. Okey, so Coca mewakili ion karbonat iaitu CO3 2-. Cola mewakili ion klorida, klorida. No mewakili ion nitrat. Okay, sugar mewakili ion sulfat. Okey, so lengkaplah kita punya 4 kemungkinan anion dalam sebaris di tengah. Manakala kiri dan kanan ini adalah petunjuk untuk kita tahu apakah larutan yang kita akan gunakan. Okey, baik, sekarang perhatikan betul-betul. Kita mulakan dengan Coca iaitu ion karbonat. Baik, untuk menguji ion karbonat, ia agak mudah sebab itu diletakkan di atas sekali, di mana kita boleh menggunakan atau mencampurkan sebarang asid yang dalam keadaan cair. Jadi apakah contoh-contoh asid yang boleh digunakan? So sama ada kita boleh menggunakan asid hidroklorik atau asid nitrik ataupun asid sulfurik. So mana-mana satu kita boleh gunakan, dan apabila ia mengandungi ion karbonat, sudah semestinya akan menghasilkan gas karbon dioksida. Baik, untuk menguji gas karbon dioksida, tiada cara lain, kita akan menggunakan atau mengalirkan gas tersebut dengan air kapur. Melalui air kapur, dan apakah pemerhatiannya? Dia akan mengeruhkan, mengeruhkan air kapur. So, mesti lengkap apakah pemerhatiannya. Alright? So, selesai untuk ion karbonat. So, ion karbonat, dia agak mudah kerana dia ada identitinya. Sebab kita nampak ada CO3 2-. So, of course, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan mengeruhkan air kapur. So, sekali lagi ingat apakah larutan yang kita gunakan untuk menguji, iaitu asid. Jadi, di sini kita akan bermula dengan untuk menguji klorida. Perhatikan betul-betul anak panah yang cikgu buatkan. Jadi untuk menguji ion klorida, kita akan menggunakan bahan yang mengandungi unsur nitrat di dalamnya. Apakah bahannya? Okey, setiap ujian ini kita akan menggunakan asid. Tetapi asid dalam keadaan cair. Okey, sekarang untuk klorida, kita nampak anak panahnya. Dengan kata lain, kita mesti menggunakan asid yang mengandungi unsur nitrat. Jadi asid HNO3. Dengan kata lain, kita menggunakan asid nitrik cair. Right? Untuk menguji ion klorida. Dan okey, nampak added sebaris dengan cola. Jadi added itu mewakili argentum. Argentum apa? Sekali lagi, kita mesti ada unsur nitrat. So argentum nitrat.
Alright, so dua bahan ini kita perlu gunakan dan tambahkan kepada larutan X yang sekiranya dia mengandungi ion klorida. Okay, tindak balas ke atas dua larutan ini digunakan untuk menguji kehadiran ion klorida. Okay, manakala ion nitrat untuk ujian kehadirannya kita boleh menggunakan cluenya adalah larutan yang mengandungi ion sulfat. Jadi kita lihat di sini sekali lagi setiap tindak balas atau ujian itu mesti dicampurkan dengan asid. Asid apa? Nampak untuk ion nitrat, ujian ion nitrat kita mesti menggunakan asid yang mengandungi unsur sulfat. Jadi H2SO4. First ini adalah dalam keadaan cair. Yang kedua, plus dengan free. Free itu adalah singkatan atau perwakilan bagi ferrum. Free. F. Ferrum. Ferrum apa? Sekali lagi, mesti mengandungi ion yang terdiri daripada unsur sulfat. So, ferrum sulfat. Dan yang ketiga, plus dengan H2SO4 sekali lagi. Tetapi, yang ketiga ini adalah H2SO4 pekat. Dan dicampurkan dengan beberapa titik sahaja atau beberapa titik. Alright. So, lengkaplah dengan ujian klorida dan juga nitrat. Okay. So, yang terakhir adalah ujian untuk menguji kehadiran ion sulfat. So, make sure anda perhatikan anak panahnya. Okey, untuk ujian sulfat dia jump ke atas semula. Dengan kata lain, untuk menguji ion sulfat kita perlukan bahan-bahan yang terdiri daripada unsur klorida. So, sekali lagi kita mesti menggunakan asid. Asid apa? Asid hidroklorik sebab ada unsur klorida. Plus dengan boba. Boba itu adalah perwakilan kepada barium. Barium apa? Barium klorida. Mesti ada unsur klorida di situ. Alright. So, saya harap ia dapat membantu untuk memudahkan anda mengingati apakah bahan yang kita akan gunakan untuk ujian bagi 3 jenis anion ini. Perhatikan anak panahnya. Alright. So, selesai untuk bahan-bahan. Next adalah pemerhatiannya pula. Baik, untuk pemerhatian ini, akan ada dua pemerhatian yang sama iaitu di bahagian ujian klorida ini, dia akan menghasilkan mendakan putih, dan juga ujian untuk sulfat juga akan menghasilkan mendakan putih. Manakala satu ujian yang akan menghasilkan pemerhatian yang berbeza adalah ujian bagi kehadiran ion nitrat di mana ia akan menghasilkan pemerhatian membentuk cincin perak. Right? So, sekali lagi sebagai rumusan, kita ada 4 anion sama ada ion karbonat, klorida, nitrat ataupun sulfat. So, untuk ujian karbonat, kita mesti menggunakan asid yang dalam keadaan cair. Semua pun mesti dalam keadaan cair. Dan juga kemungkinan asid yang kita boleh gunakan sama ada asid hidroklorik, asid nitrik ataupun asid sulfurik. Dan hasilnya adalah gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida boleh diuji dengan air kapur di mana gas karbon dioksida dialirkan dan ia akan mengeruhkan air kapur. Make sure anda juga menyatakan apakah pemerhatiannya. Kemudian ujian untuk ion klorida kita boleh menggunakan mengikut anak panah unsur yang mengandungi ion nitrat. Jadi kita menggunakan asid nitrik dan juga argentum nitrat. Semua pun dalam keadaan cair asid tersebut. Dan dia akan menghasilkan mendakan putih. Seterusnya untuk menguji kehadiran ion nitrat, kita akan menggunakan asid yang terdiri daripada ion sulfat iaitu asid sulfurik cair dan juga ferrum. Free itu mewakili ferrum sulfat dan tambahan beberapa titis asid sulfurik pekat. Right? Dan ia akan menghasilkan cincin perak. Manakala yang terakhir untuk ujian kehadiran ion sulfat, kita akan menggunakan bahan-bahan yang mengandungi ion klorida iaitu asid hidroklorik dan juga barium klorida dan di mana ia akan menghasilkan mendakan putih. So di sini balik kepada dia punya prosedur. Sekali lagi ingat, setiap jenis larutan kita akan menggunakan isi padunya 2 cm padu. Contohnya kalau ia melibatkan
2-3 larutan yang nak diuji. First adalah ujian bagi first kita masukkan larutan X yang tidak diketahui, kemudian kita akan masukkan 2 cm padu asid sulfurik cair. Okey, kemudian 2 cm padu lagi argentum nitrat dan kita akan goncangkanlah dan kita akan perhatikan apakah yang terbentuk. Okey, so yang sesuai relevan adalah 2 cm padu. Baik, ini adalah teknik bagaimana untuk mengingat. Diharap ia dapat membantu anda dan lebih senang untuk anda ingat ujian anion. Okey, jadi itu sahaja perkongsian hari ini. Diharap ia dapat membantu. Sekian sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum.